Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan puan, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat lagi kita berjumpa dan bertemu pada petang ini insya-Allah. Dan hari ini merupakan Jumaat yang kelima. Lelaki yang baligh yang cukup syaratnya tak pergi solat Jumaat kerana PKP COVID-19. 5 kali dah. Jadi sebab itu tuan-tuan puan, saya nak share pada hari ini berhubung dengan solat. Solat juga merupakan perkara yang ataupun amalan yang boleh menghapuskan dosa. Saya nak tanya tuan-tuan puan. Tuan-tuan dan puan berwuduk tak? Sekarang. Bukan masa nak solat, sekarang berwuduk tak? Sebab semalam kita bincang tentang wuduk. Wuduk itu sentiasa kita sentiasa kita ambil. Kerana wuduk ini juga di antara perkara yang boleh menghapuskan dosa. Maka sebab tu janganlah kita lekang daripada diri kita ni wuduk. Wuduk jadi kalau dah ada alhamdulillah. Kalau wuduk dah batal boleh dapat insya-Allah. Dan terima kasih kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama-sama saya pada petang ini setiap hari. Mungkin semalam tuan-tuan tak bersama-sama dengan saya cerita tentang wuduk. Tetapi tuan-tuan boleh tengok live itu dalam Facebook ataupun page Facebook Rumah Ngaji Barakah. Dan page Barakah ada cerita tentang wuduk ataupun tajuk sebelum ini. Dua saluran tersebut. Dan sebab itu saya hari ini mohon jasa baik tuan-tuan puan. Mari kita sama-sama sebarkan ilmu kita ni. Kalau ianya ada manfaat insya-Allah. Tekanlah button share tu. Supaya ramai lagi kawan-kawan kita rapat bersama-sama dengan kita. Sama-sama menuntut ilmu. Mari sama-sama kita membangun dan memajukan diri. Asasnya diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan puan, Allah Ta'ala dia suruh kita jaga diri kita. Pertama-tama Allah Ta'ala suruh jaga diri kita. Selepas tu barulah keluarga kita, orang bawah tanggungjawab kita sebagai. Pertama diri kita dulu. Kan Allah Ta'ala kata bahawa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Qu anfusakum, diri kamu dulu. Mana kita ni kena cerdik dulu, kita kena pandai dulu, kita kena hebat dulu, kita kaya pada orang, kita dulu. Barulah kita boleh jaga orang lain. Barulah kita boleh membangunkan orang lain. Orang berjaya itulah orang boleh menjayakan orang lain. Orang cemerlang adalah orang yang boleh mencemerlangkan orang lain. Orang boleh jaga diri dia pada api neraka, baru boleh jaga diri orang lain. Jaga diri dulu. Kalau diri dia tak boleh menyelamatkan pada api neraka, macam mana dia nak menyelamatkan ahli keluarga dia dan orang bawahan dia? Yang baru tu, sebab itu kita hari ini kita bincang tentang untuk menyelamatkan diri kita daripada api neraka. Tuan-tuan puan, Allah Ta'ala dia hidupkan kita atas muka bumi ni untuk dia memberi peluang kita masuk syurga. Ramai lagi calon-calon untuk jadi manusia tapi belum dapat. Kita alhamdulillah dah dicipta Allah Ta'ala untuk apa? Untuk dia membawa kita ke syurga. Jadi janganlah kita melepaskan peluang untuk pergi ke syurga. Dan di antara perkara yang boleh kita masuk syurga tadi, kita bincang dulu bahawa dosa kita tinggal kat dunia, jangan bawa masuk kubur. Dan tentunya kita sebagai seorang manusia biasa, yang Nabi sebut, yang Nabi bincang, kita telah sebut, kita bincang, kita telah kongsi bahawa dosa ini memang dilakukan oleh setiap manusia, tapi boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh diampunkan. Tapi janganlah kita sengaja buat. Lepas tu kita minta pula macam kita main-main pula. Macam kita menyenda-nyenda ke pula, tak.
kita memang berusaha untuk meninggalkan dosa dan membanyakkan pahala. Tapi dalam masa sama mungkin kita tak sengaja ataupun kita terlalai ataupun kita tak tahu dan sebagainya, maka kita mestilah menuntut dan memohon ampun daripada Allah SWT. Dan hari ini kita nak masuk semalam, di antaranya kita mengambil wuduk. Sepanjang malam kita berwuduk, tuan-tuan dan puan. Kalau kita tidur berwuduk, malaikat bersama dengan kita dan dia memohon doa Allah Ta'ala supaya kita diampunkan dosa. Malaikat yang doa amin dengan kita, doa kita, tuan-tuan dan puan. Tak payah baca pun. Kita tak payah baca. Mana kita baca Allah Ta'ala, ampun dosaku, aku bersalah dan sebagainya. Tak payah. Ambil wuduk, tidur sampai pagi. Malaikat yang tolong baca ampun dengan kita, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Malaikat yang sentiasa duduk di sisi Allah SWT. Yang mengelilingi arasy Allah Ta'ala, malaikat. Tuan-tuan dan puan, hari ini kita cerita tentang satu lagi amalan, itu solat seperti saya sebut tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, kami ni orang lelaki ni dah 5 kali tak solat jemaat. Tak boleh solat jemaat, satu cerita. Tak boleh iktikaf. Tak boleh iktikaf. Tak boleh solat tahiyatul masjid. Tak ada dah masa ni. Tak ada dah. Tuan-tuan dan puan, khutbah pun tak boleh dengar orang. Jadi hari ni mari kita, ini seolahnya kita berkhutbah lagi kot. Itu tuan-tuan dan puan, banyak perkara yang Allah Ta'ala tarik. Allah Ta'ala tarik nikmat, tuan-tuan. Di antara nikmat yang Allah tarik hari ni solat Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Rindunya ke sembahyang Jumaat, tuan-tuan dan puan. Rindunya untuk kita sembahyang tahiyatul masjid. Rindu kita untuk dengar kuliah-kuliah dan sebagainya. Tapi tak apa, tuan-tuan dan puan. Allah Ta'ala ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia tahu macam mana hamba ni. Dia tahu kemampuan hamba dia. Dia tahu keperluan hamba dia. Jadi yang tuan-tuan dan puan, kita cerita tentang di antaranya solat boleh juga mengampunkan dosa. Kita bukan nak cerita tentang kehebatan solat, cuma nak beritahu bahawa solat juga di antara amalan yang boleh menghapuskan dosa. Macam mana tuan-tuan? Gini ya. Sebab apa? Sebab solat ini, kalau kita tahu bahawa solat ini merupakan ibadat yang menjadi tiang agama kita ya. As-salatu imanuddin. Nabi kata bahawa as-salatu imanuddin. Solat itu adalah tiang agama. Jadi kita bukan nak cerita tentang itu, tapi nak bagi tahu bahawa begitu keadaannya. Jadi tuan-tuan, tiang agama kita ni ada 5. Iaitu solat ni ada tiangnya, ada 5 solat, ada 5 tiang. Maknanya kita kena sempurnakan ke-5-5. Kalau kita umpamakan rumah kita tu, kalau nak ada tiang misalnya 5, jadi kita kena sempurnakan 5. Kalau tidak, rumah kita akan goyang, runtuh, roboh dan sebagainya. Itu tuan-tuan, sebagai seorang Muslim, kita memiliki kewajipan untuk menunaikan solat pada waktu setiap hari, pada waktu dia. Bukan waktu kita. Bukan, solat ni bukan ikut waktu kita ya, waktu dia, waktu Allah. Itu namanya kalau kita cerita tentang disiplin, disiplin. Okey, insya-Allah kita sentuh sikit kalau sempat masa tu. Dan ternyata solat ini merupakan penebus dosa orang Islam. Penebus dosa. Di antara yang hikmat solat ini tuan-tuan, dia penebus dosa. Boleh kita umpamakan bahawa Muslim itu, orang Islam ini melakukan solat waktu sehari semalam, 5 waktu tak, 5 waktu. Sebagaimana Nabi kata bahawa seseorang itu ada sungai yang mengalir di depan rumah dia dan dia mandi 5 kali sehari. Ya. Maka sebab itu tuan-tuan, solat ini umpama, dia kata apa? Umpama kita mandi 5 kali sehari dan dengan solat itu Allah akan meleburkan kesalahan hamba dia. Tuan-tuan, Allah Ta'ala leburkan pahala kita, tuan-tuan. Sembahyang ni Allah Ta'ala leburkan pahala. Pahala pula. Dosa. Allah Ta'ala leburkan dosa dan kesalahan kita. Apa lagi? Gunakanlah kesempatan untuk kita melakukan solat dengan sebaik-baiknya dan dengan solat tadi boleh menghapuskan dosa kita. Maka sebab itu tuan-tuan, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahawa man taraka salat faqad haramaddin. Tuan-tuan, barang siapa yang meninggalkan solat, dia runtuh ke agama. Maknanya tuan-tuan, solat ni 2. Dia punya justifikasi dia. Buat mengampunkan dosa, tuan-tuan, buat menghapuskan dosa, tak buat meruntuh ke agama. Jadi kita duduk mana? Kita duduk di mana? Buat pahala, buat solat ini menghapuskan dosa. Bukan saja boleh pahala, tapi dia juga menghapuskan dosa. Tapi dalam masa yang sama, kalau tak solat, meruntuh ke agama. Bukan saja berdosa, agama tak ada. Inna din dan inna Allah Islam.
Allah Ta'ala kata bahawa Islam adalah agama yang dia redai. Tiba-tiba kita runtuh ke agama yang Allah Ta'ala bagi kita ni. Masya Allah tuan-tuan. Orang dapat rumah kat kita, kita runtuhkan rumah. Kita runtuhkan rumah kita tu. Macam mana kita nak kata ke orang ni? Dia ada rumah, dia runtuh rumah. Dia cari backhoe, dia runtuh rumah dia. Kita nak kata apa ke orang ni? Kita nak gelar benda orang ni? Itu pula tuan-tuan lah. Allah Ta'ala dah bagi kita agama. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni. Kita tuan-tuan. Kalau kita renung, kita kaji, kita teliti. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita ni duduk dalam Islam. Berapa ramai orang di luar Islam tuan-tuan. Masya Allah tuan-tuan. Allah Ta'ala mentakdirkan kita Islam. Makna gini tuan-tuan. Artinya kita ni lahir-lahir je. Contohlah kan. Lahir-lahir. Dah ada kita banyak. Wang RM1 semua dah ada dah. Di banknya dengan saham sebagainya. Dan dengan harta tersebut, dengan wang tersebut kita boleh jadi senang lena tak? Kaya raya senang lena. Selamat. Apa yang kita perlu boleh kita dapat. Boleh kita dapat. Balik bila-bila masa saja. Upah orang ke, kita beri sendiri ke, tak kisah. Yang penting kita dah ada modal untuk kita mendapatkan sesuatu. Tuan-tuan puan, begitu juga Islam. Kita lahir-lahir Islam dan terus Islam. Memang semua orang lahir Islam, tapi bukan terus Islam. Mak ayah dia telah menyahudikan dia, menasranikan dia, tapi kita Islam terus jadi Islam. Makna tuan-tuan puan, dengan Islam ni kita boleh masuk syurga. Tak ada cara lain nak masuk syurga melainkan dengan Islam. Sebab itu pertama-tamanya Islam tu ialah mengucap 2 kalimah syahadah. Selesai masalah. Nak masuk Islam kan? Selesai. Jadi Islam lah. Dengan dia mengucap kalimah syahadah tadi, dia jadi Islam dan dia layak masuk syurga. Dia layak masuk syurga. Cepat lambat nombor 2. Hatta dia hanya mengucap saja, lepas tu dia buat apa benda pun. Dia layak masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga ialah masuk syurga Islam. Tapi nak dapat masuk syurga tu cepat lambat itu nombor 2. Maka sebab itu tuan-tuan, sebab itu tuan-tuan, kita jangan melalaikan, jangan kita mengambil remeh ataupun tidak mengambil buat tentang semayang. Solat ni. Kerana dengan solat ni kita menghapuskan dosa. Sebab nak masuk syurga, dosa tak ada. Macam mana kita nak menghapus dosa kita? Di antaranya solat. Maka kita kena solat. Nabi kata bahawa solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Tak, solat 5 waktu. Dan solat Jumaat ke Jumaat. Masya Allah. Ni saya sebut Jumaat tadi. Solat 5 waktu. Bang ni di atas 5 waktu. Daripada Zuhur ke Asar. Asar ke Maghrib. Maghrib ke Isyak. Isyak ke Subuh. Antara solat ke solat. Antara solat ke solat berikutnya adalah penebus dosa. Antara jarak waktu solat itu, selama mana dia menjauhi dosa-dosa besar. Dan Nabi kata bahawa antara solat Jumaat ke Jumaat. Mana Jumaat ini ke Jumaat akan datang. Sepanjang seminggu tu, hari ni kita sembahyang Jumaat, dosa kita yang lepas-lepas tu habis. Sambung lagi. Jumaat akan datang. Itu saya kata tadi bahawa Allah Ta'ala tarik nikmat solat Jumaat. Hikmahnya wallahu a'lam. Ini orang bijak pandai, alim ulama hebat-hebat, dia kena terangkan kepada kita. Kenapa tiba-tiba ada COVID ini, tiba-tiba kita tak ada solat Jumaat? Bukan kampung kita. Hatta Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Masya Allah tuan-tuan. Kerajaan Saudi pun dah isytihar. Tahun ni tarawih tak ada dekat Masjidil Haram. Jadi macam mana tuan-tuan puan? Banyak perkara yang Allah Ta'ala tarik. Sebab tu saya fikir ini akan berlaku sekiranya Allah Ta'ala nak mengkiamatkan dunia. Dia tiup sekali sangkakala tu, nafiri, tu habis dunia. Dengan COVID je pun dah huru-hara manusia. Belum tiup trompet lagi ni. Itu pun tak menyedarkan kita lagi. Tak menginsaf lagi. Ya Allah Tuhanku. Tak memberikan lagi. Saya di kesempatan ini, marilah sama-sama kita mengakukan amalan-amalan yang terutama sekali amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosa kita.
Sebab kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan puan, dosa yang dimasukkan sini adalah dosa-dosa kecil, dosa besar kita kena bertaubat. Tak kisahlah, yang pentingnya dosa kita diampunkan Allah Taala. Memang kita buat dosa besar pun. Dosa besar ni ada 7 tu kan. Besar mana dia? Kita minum arak, tidak. Judi, tidak. Menipu, tidak. Kan? Apa lagi syirik, nauzubillah. InsyaAllah lah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting tuan-tuan puan, kita solat dulu. Jadi tuan-tuan puan, sebagai manusia biasa, kita tidak akan terlepas dan bebas dari melakukan dosa. Maka sebab itu, kita mungkin telah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala dalam bentuk pendengaran, dalam bentuk mungkar lidah, sekarang kita tulis dalam Facebook dan sebagainya, ataupun anggota-anggota lain, maka melalui solat tadi dengan izin Allah Ta'ala, kita dapat minta keampunan daripada Allah SWT dan memadamkan dosa-dosa kita. Maka sebab itu tuan-tuan, sesungguhnya orang yang tidak mengerjakan solat adalah golongan yang tak bimbang dan tak takut dengan azab api neraka. Sebab itu saya sebut tadi bahawa dua solat ini dua je. Sama ada kita menghapuskan dosa kita ataupun kita menguntuhkan agama. Solat ini tuan-tuan, dia punya dua kedudukan dia. Walaupun Nabi sebut bahawa di antara nak tahu kafir Islam ialah solat. Maka sebab itu tuan-tuan nak sebut solat ini cukup besar dia punya ganjaran yang Allah bagi kepada kita. Kesannya pada hari kita. Sebab itu tuan-tuan di antaranya kalau kita nak berjaya juga dengan solat. Sebab Allah Ta'ala dia tak janji. Bila kita belajar tinggi, berjaya, kita masuk universiti, kita berjaya, kahwin, dapat anak, meniaga untung, buka ladang, menjadi musangki dan sebagainya, tak ada janji. Tapi Allah Ta'ala janji, Nabi kata dihapuskan dosa dan berjaya kan. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Berjayalah orang-orang yang beriman. Siapa? Allazina hum fi solatihim khashi'un. Iaitu orang yang solat. Solat khashi'un itu tuan-tuan. Jangan kita fikir, khusyuk. Jangan fikir. Itu memang kita tak sampai. Khusyuk tu paling simple. Dia tak tinggal sembahyang. Dia tak tinggal solat 5 waktu. Tak tinggal solat hebat lagi. Berjemaah. Itulah orang yang khusyuk. Dia solat, tak tinggal, bahkan berjemaah. Lepas tu dia berdoa minta ampun pun kepada Allah SWT. Segala dosa-dosa dia. Simple tuan-tuan. Janji Allah Ta'ala. Nak berjaya ialah dengan solat. Tapi saya nak beritahu satu rahsia dari kajian sains. Jadi tuan-tuan boleh kaji ni awak ahli sains. Kenapa tuan-tuan? Sesungguhnya sangat banyak hikmat solat ni dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari kita. Memang banyak sangat hikmat solat ini dalam kehidupan hidup kita sehari-harian ni. Di mana selain daripada yang kita sebut tadi, boleh menghapuskan dosa, boleh berjaya, macam azan, hayya ala solah, hayya ala falah. Solat juga mendidik kita menjadi pengurus yang baik. Pengurus yang baik. Wal as, menjaga masa. Masuk je waktu azan, tu kita meninggalkan semua sekali urusan-urusan pengurusan kita tadi. Kita nak urus syurga. Orang semayang ni dia nak urus syurga. Bukan sekadar nak ngurus diri dia, keluarga dia dan sebagainya. Nak urus syurga. Dia akan jadi pengurus yang baik. Dia mampu membentuk disiplin dan mencintai ilmu. Ini orang solat. Sebab itu tuan-tuan, hanya orang solat je dia pergi dengan kuliah. Kan? Orang solat, tak solat dia tak pergi kuliah kat masjid. Nak dengar macam mana dia tak pergi. Dia mencintai ilmu. Tapi saya nak bagi tahu sebelum kita sampai kepada time kita ni, hikmah di atas belum lagi menyentuh berkaitan dengan hikmat solat, kelebihan solat ini disebut sains dan kesihatan. Saya nak sebut bahawa tuan-tuan ya. Ni ya. Kajian saintifik lah mengenai solat ni. Kalau kita nak cerita mungkin kita boleh bincang, masa ni tak sempat. Di antara kelebihan solat ni tuan-tuan, kita cerita tentang penghapus dosa. Tapi bila kita solat ni, macam kita pergi kebun lah kan. Macam kita pergi kebun, kita ada kebun dusun dan sebagainya. Kita nak pergi ambil serai je sebatang. Tujuan kita pergi kebun ambil serai. Pasal kita nak masak. Tapi rupa kebun kita bukan serai je ada. Kunyit ada. Kemudian pokok kelapa ada. Mana kita dapat belaka? Tujuannya nak pergi ambil serai je. Tapi dapat belaka.
Nyo dapat, nangka ada, silap busangking pun ada, ubi kayu ada. Tuan-tuan rumah. Pisang, macam-macam pisang ada. Ya. Motalihim mamdud, pisang. Nak tahu bahawa pisang ni adalah di antara makanan dalam syurga, tuan-tuan. Saya cerita pasal pisang. Makna dapat belah, banyak dapat. Dengan kita pergi solat ni, banyak dapat. Saya nak sebut bahawa, tuan-tuan mungkin boleh rasa. Orang yang melaksukan, yang dia tidak tinggal solat subuh dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Wajah dia cantik. Wajah dia cantik. Tuan-tuan tengok wajah saya. Wajah dia cantik. Senyum tuan-tuan. Tuan-tuan semua cantik. Wajahnya cantik. Solat zuhur rezekinya banyak. Jangan kita menanggung-nanggungkan solat zuhur. Solat zuhur ni rezekinya banyak. Solat asar sihat. Solat asar ni sihat. Solat maghrib anak-anak cerdik dan berjaya. Solat isyak tidak tidur nyenyak tanpa gangguan. Kita amalkan dia, tuan-tuan. Ni jarang orang sebut ni. Jarang orang sebut. Tapi saya sebut hari ni. Subuh wajahnya cantik, muka cantik. Zuhur rezeki banyak, asar sihat. Maghrib anak-anak yang cerdik dan berjaya. Solat isyak tidurnya. Tapi adalah dia punya teknikal dia kan. Dia punya SOP dia. Sebab kita nak sebut bahawa Allah Taala kata bahawa inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah diri pada keji dan munkar. Tapi kita nampak ramai juga orang sembahyang keji dan munkar. Maknanya ada perkara tak kenalah. Ustaz, saya sembahyang subuh tak berhenti, tak cantik-cantik. Pasal tuan-tuan banyak pakai tu bedak. Maknanya salat subuh ni tak perlu bedak. Cantik. Hari ni kita perlu apa? Macam-macam toner apa benda. Dah, macam-macam kan. Jadi tuan-tuan, untuk itu sama-sama kita jangan lupa. Dalam tempoh 20 minit saja cerita tentang solat ni banyak. Tak habis. Sebab itu kalau nak cerita memang tak habis. Jadi sama-sama kita menjaga diri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita. InsyaAllah kita belajar jaga orang lain. Jadi tuan-tuan puan, sampai situ dulu. Kita pada petang ini insyaAllah kalau kita ada rezeki, orang panjang, kita jumpa hari lain. Beritahu kawan-kawan kita. Besok ada lagi. Setiap pukul 2.30 petang, Ustaz Suhadiman daripada Rumah Ngaji Barakah ni, yang kita sediakan mengaji percuma ni, yang kita sediakan untuk tuan-tuan puan. Dan nak tahu bahawa Rumah Ngaji Barakah ni bukan milik siapa-siapa, milik kita semua. Siapa-siapa yang menyumbang tu kita minta terima kasih banyak-banyak. Kewangan, ada yang menyumbang material banyak. Ada satu orang tu dia sumbang temper glass, buat pintu gelas, pintu kaca, hebat tuan-tuan puan. Datanglah ke Rumah Ngaji Barakah. Tak ngaji betapa, tengok-tengok je. Sama-sama kita membangunkan Rumah Ngaji Barakah ini, dan sama-sama kita membangunkan anak-anak kita, jiran-jiran kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita. Di antaranya melalui Rumah Ngaji Barakah. Banyak di tempat lain. Cuma nak bagi tahu, Rumah Ngaji Barakah menyediakan tempat mengaji secara percuma siapa-siapa saja. Dan ianya dia biayai oleh semua orang Islam di Malaysia ini, insya-Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan puan. Terima kasih kerana bersama-sama dengan saya. I love you all. Gitu. Saya sayang tuan-tuan puan. Kita berdoa moga-moga kita ni diampunkan Allah Taala dan kita besok berjumpa di akhirat dan syurga, dan ini menjadi saksi kita bersama-sama kita berjalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam tuan-tuan puan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu tuan-tuan jangan lupa solat hajat. Kita minta Allah Taala angkatkan COVID ini, selamatkan Malaysia, sejahterakan Malaysia. Jangan lupa kita berdoa, kita berselawat, dan akhir sekali saya berpesan jangan lupa kita mengaji dan sentiasa berwuduk. Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan puan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.